Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk sesi kali ini adalah matematik tambahan tingkatan 4 KSSM, bab 1, fungsi. Pada akhir video ini, anda akan dapat menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik. Pemetaan antara unsur-unsur dua set boleh digambarkan melalui gambar rajah anak panah dan graf. Okey, contoh ini ada set A dan set B. Untuk gambar rajah anak panah ini, anda pernah jumpa sewaktu menengah rendah, okey, pengenalan set. Seterusnya, perwakilan grafik yang kedua adalah bentuk graf seperti ini. Okey, juga ada set A dan juga set B. Okey, kita lihat takrifan fungsi. Okey, fungsi ialah hubungan khas di mana setiap objek dalam domain mempunyai satu dan hanya satu imej dalam kodomain. Okey, kalau cikgu bagi hubungan satu dengan satu, okey, kita wakilkan dengan gambar rajah anak panah ni tadi. Okey, jika satu dengan satu, okey, A ini dia pergi kepada satu, B kepada dua, okey, dan seterusnya C kepada tiga. Okey, atau empat pun tak apalah kan. Okey, untuk contoh ni cikgu bagi C kepada tiga. Okey, walaupun dekat sini ada imej yang tiada objek, tiada masalah. Okey, ini masih lagi dikenali sebagai fungsi. Syarat fungsi itu setiap objek dalam domain, yang ini setiap objek dalam domain mempunyai satu dan hanya satu imej dalam kodomain. Okey, tapi kalau imej tu tak ada objek, tak ada masalah. Okey, julatnya di sini adalah 1, 2, 3. Okey, julat ini kita ambil dalam kodomain, dalam imej ini. Tapi untuk yang ada objek sahaja. Okey, ini yang pertama, bentuk yang pertama. Okey, bentuk kedua banyak dengan satu. Okey, sama ada dua set di sini. Okey, contoh banyak dengan satu. A ini kita pergi imejnya satu. Okey, kemudian B juga imejnya kepada satu. Okey, dan seterusnya C ini imejnya kepada 4. Okey, nampak dia punya objek banyak tapi imejnya ada satu. Ini contohlah yang AB ni. Okey, sebab AB ni banyak kepada 1. Okey, jadi ini juga adalah fungsi. Okey, dan julatnya hanyalah 1 dan 4. Okey, seterusnya bentuk yang ketiga, satu dengan banyak. Okey, ini A. Okey, imejnya ada satu dan ada juga dua. Okey, nampak dia ada dua imej. Okey, kemudian untuk B, okey, dia ada pergi kepada imejnya 3 dan juga ada 4 juga. Okey, seterusnya C, okey, pergi kepada 3. Okey, nampak Okey, jadi dekat sini satu dengan banyak. Okey, apabila belah bahagian kodomain atau set kedua ini banyak, maka ini bukan fungsi. Okey, sebabnya inilah unsur A dan B mempunyai lebih daripada satu imej. Okey, seterusnya banyak dengan banyak. Okey, A ini, okey, imejnya adalah 1. Okey, dan 3. Okey ya, kemudian B tiada imej, kita ambil C pergi kepada 2. Okey, dan juga pergi kepada 3. Okey, nampak ini banyak daripada A ni dia pergi kepada banyak dekat bahagian imej. Okey. Jadi bila banyak kepada banyak, maka ini adalah bukan fungsi. Okey, dan unsur B juga dekat sini, dia tak ada imej kan? B dengan D di sini tak ada imej. Okey, jadi ini adalah bukan fungsi. Dan unsur A dan C pula lebih daripada satu imej. Okey, untuk bentuk graf pula, okey, cara untuk kita menentukan sama ada ianya adalah fungsi ataupun tidak, okey, kita perlu melakukan ujian garis mencancang. Okey, jom kita tengok.
Okey, untuk ujian garis mencancang, okey, cikgu akan guna pembaris ni. Cikgu akan gerakkan pada graf ini. Okey, awak lihat. Ada tak, okey, dia memotong kepada 2 titik? Tak ada kan? Okey, semua dia potong kepada 1 titik. Okey, yang ini tiada, jadi tak ada masalah lah. Okey, jadi yang A ini adalah fungsi. Okey, untuk B, kita lihat. Okey, semuanya masih kepada 1 titik. Jadi B juga adalah fungsi. Okey, dekat C ni nanti. Okey, tengok. Dia ada potong 2 titik. Okey, dekat pembaris ni nampak dekat sini ada 1, sini pun ada 1. Okey, jadi ada 2 titik. Okey, dia dah potong dekat situ 2 titik. Okay, jadi rasanya sepanjang perjalanan pembaris ini semuanya 2 titik kan? Okey, jadi ini bukan fungsi. Tak semestinya macam ni. Okey, kemungkinan juga ada yang sekali sahaja nampak dia potong 2 titik. Okey, kalau macam graf ni bentuk S macam ni kan? Okey, dan 2 titik tu hanya di sini kan? Okey, ada 2, ada 3 di sini kan? Okey, jadi itu memadai membuktikan bahawa graf itu bukan fungsi. Okey, seterusnya kita nak menerangkan fungsi menggunakan perwakilan tata tanda. Okey, ini perwakilan tata tanda bentuknya seperti inilah. Okey, dekat sini X ni ada 1, 3, 5. Dan untuk sebelah kanan ini ada 2X tambah 1. Jadi ada 3, 7 dan 11. Okey, sebenarnya sekarang nilai X ini, 2X tambah 1. Okey, nilai X yang pertama, cikgu gantikan 1 tambah 1, jadi dapat 3. Sini dapat 3. Begitu juga dengan X yang kedua, 2. Kalau cikgu ganti 3 tambah 1, jadi dapat 7. Begitulah seterusnya. Okey. Gambar rajah anak panah menunjukkan suatu fungsi. Ia boleh ditulis sebagai begini. Fx, ada anak panah 2x tambah 1. Atau F dalam kurungan X sama dengan 2x tambah 1. Ianya dibaca sebagai fungsi F memetakan X kepada 2x tambah 1. Di mana 2x tambah 1 ialah imej bagi X di bawah fungsi F. Ada 2 cara menulis. Kalau kita gunakan yang pertama ini, bentuk pertama dia ada tanda macam nisbah ni kan, ataupun titik 2 bertindih, kemudian diikuti dengan anak panah. Ni anak panah. Kalau bentuk kedua, kita guna bracket. Ini bentuk kedua. Dia guna bracket, kemudian sama dengan yang atas ni tadi, titik 2 bertindih dan anak panah. Cara sebut masih sama macam ni. Seterusnya kita nak menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Tadi pun secara tak langsung cikgu ada tunjuk sikit kan. Contoh yang pertama, tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi F yang berikut. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk A, domainnya sama dengan apa yang ada dalam set X ni, set yang pertama. Jadi kita akan tulis seperti tata tanda set lah. Ada sama dengan, ada curly bracket, kemudian kita akan tulis P, Q, R, S. Ini cara tulis. Kemudian kita ada kodomain. Kodomainnya di sini adalah semua yang berada di dalam set Y. Semua sekali 1, 3, 4, 7 dan 9. Kemudian untuk julat pula, kita akan ambil nilai kodomain, nilai imej yang ada objek sahaja. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di situ. Jadi julat kita adalah, di sini julat kita adalah 1, 3, 7 dan 9 sahaja. 4 itu tak perlu ditulis sebab dia tak ada objek. Seterusnya untuk B. Apakah dia punya domain? Domainnya sama dengan negatif 2, sifar 1, 2. 3, 4. Macam mana cikgu baca? Cikgu baca ikut ni. Ikut paksi X ni. Tengok. Mana ada titik? 1. Ada dekat negatif 2. Ada dekat sifar. Tengah-tengah ni kita kira 1 lah. Kemudian ada 2. Ada dekat 3. Dan seterusnya ada dekat 4.
Okey, untuk kodomen, cikgu akan baca melintang pula. Okey, melintang maksudnya tengok fx. Okey, ataupun dulu waktu mendengar rendah paksi y kan. Okey, jadi kita akan ada yang pertama sini. Sini ni antara sifar dengan 2. Jadi ianya adalah 1. Kan? Okey, 1. Kemudian seterusnya ada 2. Ada 3. Okey, ada 4. 4 ada 2. Tapi bila 2 ni kita pilih 1, kita tulis 1 saja sudah memadai. Dan ini 5. Jadi dekat situ jawapannya, cikgu tukar warna 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu kodomen. Dan apakah julatnya? Julatnya sama seperti kodomen. Okey, sebab semuanya ada objek kan. Okey, 3, 4, 5. Okey, siap. Okey, seterusnya untuk gambar graf yang terakhir ini. Okey, apakah domainnya? Okey, kalau macam ni, sebab kita tidak nampak jelas apa yang diplot, jadi dekat sini kita boleh menggunakan tata tanda ketaksamaan. Okey, jadi dekat sini X adalah antara sifar ketiga. Okey, ketaksamaan dah belajar sewaktu menengah rendah, seawal tingkatan 1. Seterusnya kodomen, kita akan rujuk kepada paksi fx ini. Okey, jadi tengok graf daripada sini dengan sini. Okey, jadi sama juga kita tulis dalam bentuk ketaksamaan ini. Jadi fx kita antara 2 hingga 6. Okey, begitu jugalah dengan julatnya. Fx antara 2 hingga 6. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk kali ini. Okey, tapi cikgu dah siap pun. Okey, video seterusnya untuk subtopik seterusnya bagaimana kita nak mencari domain dan julat dengan cara melakarkan graf. Okey, sekiranya video kali ini memberi manfaat, silalah share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sekian, terima kasih.